Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama, dan setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat dalam neraka. Okey, sekejap. Okey, minggu ni kita dah skip last week yang sebab raya kan. Jadi saya ingat saya tak dah go through lah mukadimah ni sebab saya ingat kita pun dah banyak kali sebut. Cuma dalam 2 minggu lepas saya ada sebut yang ayat Allah sebut di surah Al-Ahzab ni tentang bercakap perkataan yang benar lah. Kita minta supaya Allah bagi kita kekuatan untuk bercakap benar lah. Sebab apa? Sebab Allah janji yang Allah akan bagi satu pahala lah. Nombor 2, Allah akan baiki amal-amal kita. Bercakap benar ni tak semestinya dalam kehidupan dunia kita. Yang benar ni sebenarnya saya ingat dia maksudkan tentang apa yang benar-benar yang kita sebut dalam konteks agama lah. Contohnya macam sebagaimana yang tazkirah ni sebenarnya kita nak fokus kepada perkara yang benar-benar sahih daripada Allah dan Rasul. Sebab tu kalau boleh kita nak bercakap benar. Dan kalau tengok pada ayat ni Allah kata Allah akan baiki amal kita. Maknanya through time amal kita akan lebih baik, berkualiti lah. Dan Allah akan ampunkan dosa kita. Mungkin ini jadi satu motivasi lah untuk kita dalam kehidupan kita, untuk kita capai lah. Sebab untuk bercakap benar ni dia memerlukan praktis lah, sebab ancaman bila kita berada di kalangan maybe kita seorang dia yang bercakap benar ataupun sekeliling kita ramai yang of course lah ada yang tak berapa benar lah ataupun benda-benda yang cuba nak diselindungi, kita jadi susah lah, terutama bila dalam keadaan bekerja semualah.
So insyaAllah daripada apa yang kita baca daripada mukadimah ni, dapat kita ambil iktibar lah, walaupun katalah bukan 100% hari ni kita berubah, tapi itulah konsep tazkirah. Nasihat-nasihat yang kita bagi secara yang lama-lama, insyaAllah hati kita mungkin boleh terima dan datang kekuatan nanti, insyaAllah Allah akan tolong. Okey, tengok format tazkirah pada minggu ni, kita ada pendahuluan. Macam biasa, pendahuluan ni kita akan cerita tentang kepentingan ilmu. Nombor 2 tentang mengingati kematian. Dan saya ada bawa beberapa hadis yang ekstra lah untuk mengingati kematian lah pada minggu ni. Nombor 2, hal umum kalau ada, kita boleh bincang. Kalau tak ada, kita teruskan sambung pada hadis kita ni, hadis 27. Masih lagi hadis cerita tentang agama ni fitrah. Cuma saya bawa hadis lain lah yang lebih kurang sama, yang boleh relate dengan hadis yang Imam Nawawi letak dalam kitab dia ni lah. So kita sambung je hadis 27 ni, itu ada soalan penutup lah. InsyaAllah hari ni saya ingat material pun tak banyak, kalau ada nak bincang boleh. Maksud dari minggu ni tak rushing sangat lah. Okey, kita pergi pada penolak umum. Pertama, pentingnya menuntut ilmu. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. So kata kunci sini, semua kebaikan. 100% kebaikan. Kebaikan yang tertinggi, puncak dia, kedudukan yang paling tinggi. Maka Allah fahamkan dia tentang agama. So jadikan matlamat kita dalam hidup ni, walaupun kita bekerja kan, tapi kena ingatlah kerja ni berbanding dengan masa kehidupan kita selepas mati nanti, atas dunia ni saya ingat negligible lah. Nanti takut saya nanti pun sama juga kita akan menyesal lah. So biarlah kita faham agama masa kita hidup untuk kegunaan kita di mahsyar nanti selepas kita mati nanti. So tetapkan matlamat hidup kita ni, kita nak fahamkan agama. Sebab apa? Sebab Nabi kata, Allah bagi tahu, Allah bagi kita seluruh kebaikan. Merangkumi seluruh kebaikan. Dekat mana? Dekat faham tentang agama. So kita faham agama, sebenar-benar faham. Nombor 2, anjuran berdakwah daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu. Ini maksudnya kita dakwah. Itu lebih baik bagimu daripada memperolehi unta merah, maksudnya barang yang paling berharga. Dua-duanya ada yang sahih, ada riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia lepas kita dapat ilmu, kita nak juga pahala yang besar lah. Kita pergi dakwah orang. Kita nahi mungkar, kita anjurkan benda ma'ruf, benda yang baik, dan juga kita nak juga nahi mungkar. Minggu lepas kita dah baca hadis yang 2 minggu lepas lah kita baca hadis yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, untuk capai pahala yang terbesar sebagaimana pahala sahabat Nabi adalah kita cegah mungkar. So, cegah mungkar ni, sebab benda ni memang rare lah, sangat-sangat special breed lah orang yang nak cegah mungkar. Dan kena ingatlah, orang yang cegah mungkar ni most probably, saya ingat 100% lah kot, orang akan bantah lah, orang akan marah. Sebab kadang-kadang kemungkaran tu berlaku atau sebab dah biasa dah tempat tu, ada kemungkaran sehingga orang nampak biasa. Sebagai contoh yang sama juga lah macam orang isap rokok, isap vape kan, ataupun macam-macam lah kita buat, kita dah terbiasa dengan mata kita tengok orang buat, okey je, kita tak kisah. Tapi orang yang datang tu cegah mungkar, maka dia kena berhadapan dengan tomahan-tomahan, cemuhan orang lain lah. Macam tu lah maksud dia. Tapi tak tertakluk kepada rokok saja, bagi contoh saja. So banyak lagi benda-benda yang kemungkaran yang orang, dengan ilmu ni kita nampak, kita tahu sebenarnya apa yang orang tu buat sebenarnya tidak menepati apa yang syariat nak. Tapi dengan ilmu. Cuma kalau kita ada ilmu, maka kita tergolong di kalangan orang yang sama-sama lah meraihkan kemungkaran tu, contohlah. So selepas dapat ilmu, kita cuba dakwah lah, sebab dapat kebaikan daripada diri kita, kita nak juga sebar kepada orang lain, sebab sayangnya kita kepada orang-orang, kawan-kawan kita yang lain. Sebab atas cintanya kita kepada Muslim yang lain, kita nak dia juga selamat kan, macam kita selamat, dan kita nak dia juga faham agama. So kita cuba untuk dakwah orang lain jugalah, insyaAllah. Nombor 3, batasan supaya kita tidak jangkau ataupun langkah batasan yang Allah bagi. Saya baca ayat Al-Quran ni, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji. Ini Allah kata, Tuhan haram perbuatan keji. Baik yang nampak, sama ada yang nampak atau tersembunyi, dua-dua Allah haram. Dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan, ni zalim lah, orang yang zalim. Dan yang benar, dan mengharamkan syirikan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu. Dan ini yang kita nak highlight ini. Dan mengharamkan
mengada-ngadakan tak ada Allah apa saja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So maksud dia, selepas kita faham agama, kita dakwah orang, cuma dalam dakwah orang, kita tak nak jangkau langkah batasan agama. Sebab rosaknya agama langit sebelum agama Islam ni, dan agama kita pun sedang menuju kerosakan lah. Nanti saya tunjuk dekat belakang ada slide yang cerita tentang bila dah dekat kiamat ni habis dah. Orang tak ada orang mengucap kalimah syahadah dah pun. Sampai sehingga kan satu hadis yang sahih Nabi sebut, antara orang yang paling baik masa tu, ni paling baik, yang paling tinggi iman dia masa tu, ambil batu tengah jalan letak kat tepi. Maknanya itu kalau macam zaman dulu kita tengok, ataupun zaman sekarang lah nak buat analogi, tengok, baik betul lah dia, ambil batu letak kat tepi supaya orang lalu lalang tak sepak batu. Setara tu, degree of, dah teruk lah maksud dia. Setara tu kira macam orang tu kira alim, hebat lah masa tu zaman dulu nanti. Maknanya kadang sangat-sangat teruk, agama dah hilang dah. Sebab apa? Sebab inilah. Sebab kadang-kadang ada orang agama, dia rosakkan agama. Tapi ini boleh relate dengan contohnya macam agama Nasrani dan juga agama Kristian yang ada hari ini. Dan juga agama Islam sedang menuju macam inilah takdir Allah, beginilah maksud dia. Orang agama sendiri yang keluar daripada kefahaman tadi yang kita sebut atas tadi tu. So kita nak diri kita ni bila faham agama, kita dakwah tapi fahamlah jangan keluar daripada batasan. Dan juga sebagaimana ulama bagi tahu, perkataan tak tahu, saya tak tahu tu adalah sebahagian daripada agama. Dan kalau orang yang faham agama, bila orang lain ataupun ustaz sebut dia tak tahu, saya tak tahu, maka kita perlu rasa macam hebat dia sebab dia faham agama dengan berkata tidak tahu. Sebab tapi hari ni kita terbalik kan, kita memang orang tanya nak tunjuk yang kita tahu kan, kita akan sebut juga, which is tak betul lah. Kalau tak tahu. Sebab apa? Implikasi dia besar. Orang awam macam saya lah, orang awam ni, orang biasa-biasa ni, kita dengar tokoh berkata sesuatu yang mungkin dia tak tahu tapi dia teka je, tiba-tiba tak betul. Dan implikasi dia besar kepada kita, terutama dalam bab akidah lah. Macam tu. Okey, kita pergi kepada mukadimah kedua, peneluan kedua, menuju kebijaksanaan. Saya baca hadis Nabi ni, Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni hadis yang sahih. So Nabi kata dalam objektif kita punya weekly recharge ni sebenarnya antaranya adalah untuk kita ingat kematian lah. Sebab saya rasa bila kita at least seminggu sekali kita dengar cerita tentang mati, cerita tentang hadis Nabi yang cerita tentang ancaman mati, apa nak buat selepas mati kan, hati kita mungkin akan terasa lah, ataupun bukan terasa lah, hati kita tersentuh lah supaya kita ingat mati dan kita berbekal lah maksud dia. So daripada hadis yang pertama ni Nabi kata banyakkan ingat kematian, banyakkan ingat benda yang putus kelazatan kan. Atas dunia ni banyak benda yang kita buat lah, lara lah maksud dia kan. Walaupun kadang-kadang atas dunia ni stres juga kan. Nak kalau orang miskin ataupun kerja pun sama jugalah. Tapi maksud dia benda tu bukan selalu katalah kehidupan kita maybe tak tahulah 40 tahun dah hidup kan. Dia bukannya 50% stres, tak begitu. Dia dalam maybe 1%, 2% je. Yang lain tu masa tidur tak stres kan. Tidur kita relax je kalau kita ambil kita measure by hour kan. So maksud dia Nabi sebut ni, Nabi kata banyakkan ingat kematian. Sebab apa? Sebab kita Muslim ni, manusia ni memang memang sedikitlah yang ingat mati. Macam itulah maksud dia. Nombor 2, daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. So pertama, sahabat ni daripada golongan orang Ansar ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya siapa yang paling baik? Dia kata yang paling baik akhlaknya. Dan ada banyak hadis yang Nabi sebut dia lah orang yang paling baik. Dia juga lah orang paling baik pada wanita, Nabi sebut macam tu lah. Dan Sayyidatina Aisyah pun sebut kan, akhlak Nabi adalah Al-Quran kan. Kita ingatlah maksud dia, contoh yang terbaik kita adalah untuk menuju kebaikan akhlak ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, orang ni tanya lagi, orang asal ni tanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Dia bertanya lagi lah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak ingat kematian. Pertama, kena ingat banyak mati. Dan bila kita baca ni tiap minggu, kita sedang apply lah hadis ni. Hadis nombor 2 ni, hadis yang dalam saya tengah highlight ni kan, ingat mati. Mana seminggu sekali kita sedang dapat pahala insya-Allah. Sebab kita tengah mengingati kematian ni, every week kita ada tazkirah peringatan kita untuk ingat kematian.
Nombor dua, Nabi kata yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang paling baik, cuma kata kunci yang saya selalu sebut ni, yang paling baik, maknanya ada juga amalan yang tak baik. Walaupun dia Muslim kan, sini kan Muslim, mukmin ni kan. Tapi ada juga yang tak baik. So yang paling baik ni seperti mana yang kita sebut kat atas tadi yang Nabi sebut ni. Fa'inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Nabi kata, perkataan yang sebenarnya perkataan adalah kitabullah dan sebab baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang sahih. Cuma bila Nabi sebut macam ni, maksud dia adalah Muslim yang cari sunnah tak sahih pun kan. Walaupun dia hujah dia macam-macam ada, tapi bila Nabi sebut maknanya adalah macam tu. Maknanya kita nak juga cari, satu, ingat kematian. Nombor dua, cari amalan yang paling berkualiti. Yang ni hadis yang sahih daripada yang benar-benar daripada Allah dan Rasul. Macam itulah. Dan mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, iaitulah mereka yang paling cerdik. So kita nak menuju kecerdikan, kita nak cari amalan yang paling sahih. Pertama, ingat mati. Nombor dua, cari amal yang paling sahih. InsyaAllah kita dapatlah matlamat untuk menuju kebijaksanaan ni. Kita pergi kepada hadis yang ketiga saya bawa ni saya ambil hadis lain. Hadis bertajuk wahan. Ini sama je, bukanlah nak kata yang memberi tazkirah ni lebih baik daripada orang yang mendengar, tak. Yang memberi tazkirah mungkin lebih teruk. Bahkan lebih teruk lah, tak mungkin boleh lebih teruk. Bukan mungkin lebih teruk daripada orang yang mendengar. So kita nak sama-sama dapat manfaat daripada hadis yang saya bawa ni, yang saya letak dalam ni. Supaya kita pun ingatlah. Ini perangai saya lah, sama je. Kita baca hadis ni, hadis tentang penyakit wahan. Dari Thauban radhiyallahu an, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir sahaja para umat yang kafir dan sesat, ini penterjemah tulislah, hampir sahaja para umat mengerumuni kalian dari pelbagai penjuru. Mana dikelilingi kita lah dari setiap penjuru, di setiap tempat. Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Macam kita tengah makan dengan ramai-ramai tunggu. Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami pada hari itu sedikit? Maknanya kawan sahabat ni tanya, sedikit ke kita ni kan? Sebab orang kafir ataupun orang yang sesat ni duk kerumuni kita lah kan? Rasulullah SAW bersabda, berkata, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak. Maknanya kita banyak masa tu, zaman sekarang kita banyak. Akan tetapi kita ni kalian bagi sampah yang dibawa oleh air hujan. Kan air hujan hari ni kan, Nabi sebut sampah yang bawa hujan. Nabi kalau tengok hari ni boleh tengok. Maksud dia, ni nak cerita keadaan realiti hari ni lah. Kalau hujan memang sampah banyak pun. Even Muslim sekarang ni pun tak jaga kebersihan kan. Sampah bersepah mana-mana kan ada kan kalau kita tengok lah. Tapi maksud dia, Nabi sebut lah, analogi ni akan ada daripada zaman Nabi sampai ke kiamat. Analogi bila hujan je sampah akan dihanyutkan oleh air hujan, nampak ni Nabi sebut. Tapi ni analogi ni Nabi sebut, sebab tu sahabat boleh faham. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh hujan. Maknanya air hujan bawa, ikut je lah. Allah akan menghilangkan rasa takut. Dan maksud satu lagi sampah ni, maknanya tak tegak lah, tak teguh lah. Maknanya air datang, air yang tak laju tu pun kita terbawa sekali. Padahal kalau kita teguh pendirian kita kan ikut sunnah yang sahih, kita teguh lah, maknanya air datang pun tak akan berganjak lah kita ni. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis ni hadis yang sahih. Ini yang sahih. So hadis ni nak ceritanya kepada kita, benda yang sedang berlaku lah pada diri kita hari ni, terutama saya lah. Keadaan yang mana kita ni cinta dunia dan takut mati kan. Kalau kita fikir kematian ni sebab sebab untuk kita buat tazkirah ni pun dah letak dalam kita punya mukadimah tentang kematian ni sebab ni lah. Sebab kita nak sebarkan, satu, kita nak ingat mati. Nombor dua, perkara-perkara yang berkait lah. Sebab lepas kematian tu lah benda yang kekal lah. Macam kita sebut lah, bila dah mati tak boleh nak kembali dah kan. Dalam ayat Quran sebut banyak kan. Orang kita lah memang nak datang lah, nak buat amalan yang lebih baik kan. Memang tak ada dah ruang tu. Jadi dengan hadis ni kita kena faham lah. Dan juga sebagai nasihat kepada diri saya juga, kita cuba semai lah dalam jiwa kita supaya kita ni, maksud dia memang semua orang memang takut mati lah. Cuma kita persiapkan diri kita. Mungkin hari ni tak rasa lagi, mungkin satu hari nanti kita akan rasa macam nak jumpa lah pencipta, contohlah, bukannya nak bunuh diri, mati, tak macam tu lah. Maksud dia atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita rasa Allah dekatnya, Allah sukanya, kita rasa kita akan datang dalam perasaan jiwa kita macam tu kan.
Masa tu kita rasa macam Allah. Maknanya ketakutan mati tu mungkin tak ada sangat. Maksud dia dekat sini bukannya kata masa saya sebut tadi lah. Cuma bila Nabi sebut dalam hadis ni, dia kata Allah akan menghilangkan rasa takut pada musuh kalian. Sebab kita cinta dunia ni. Tapi bila kita tetap kita tak cinta dunia, kita letak dunia atas tangan kita je, dan benda tu akan berbeza lah. Macam tu. Okey. Semoga hadis ni dapat manfaat pada kita lah, insyaAllah. Slide nombor 9 ni, masih lagi tentang kematian. Kita tengok hadis-hadis yang saya letak ni. Pertama, manfaat kita mengingati kematian. Pertama, mengingati kematian membantu kita khusyuk dalam solat. Ini hadis Nabi sebut dalam hadis yang sahih ni. Syekh Albani kata hadis ni berstatus hasan lah. Apa yang Nabi sebut? Ingatlah kematian dalam solatmu, kerana jika seseorang mengingati mati dalam solatnya, maka ia akan perbaguskan solatnya. Maksud dia bila kita ingat mati tengah-tengah solat tu, kita ingat Allah. Yalah, kita faham kan apa yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah ke apa-apa yang kita baca tu kan. Kita kata bila Allah suruh kita baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin kan. Tuhan pencipta, Tuhan pemilik, Tuhan tu pemerintah. Maliki Yaumiddin, seluruh alam kan. Di hari pembalasan tu kan. Maksud dia kita faham Allah takutnya kan. Sebab kita faham bila di hari pembalasan nanti, manusia ni dah tak boleh nak ada pandangan sendiri dah. Malaikat-malaikat yang datang untuk arahkan kita kanan kiri, kamu ke mana. Lepas tu daripada hadis-hadis yang lain Nabi sebut yang ada banyak keadaan orang di sana kan. Ada yang dipakaikan pakaian kebesaran kan. Yang ada hadis Nabi sebut anak yang membaca yang hafal beberapa surah Al-Quran, mak ayah dia dipakaikan pakaian kebesaran contoh. Lepas tu ada lagi hadis yang sahih yang Nabi sebut tentang mak ayah ni dapat, saya ingat dipakai pakaian jugalah, sebab dia dapat istighfar ataupun permohonan kemaafan daripada anak-anak dia. So mak ayah dia terkejut, kenapa macam ni? Rupanya anak dia yang sentiasa minta ampun kepada Allah. Itu yang kebaikan lah. Tapi banyak daripada hadis-hadis ni, banyak yang saya ingat kalau saya baca hadis tentang kematian ataupun di mahsyar tu, saya rasa macam 80% cerita tentang kesusahan yang sangat teruk di mahsyar nanti. So banyaknya ancaman. Sebab apa? Bila banyak ancaman yang Nabi sebut, bila Allah sebut ni, maksud dia ramailah tak ingatnya. Kan macam mak kita, ayah kita lah kan, nasihat kat kita kan. Banyak kali sebut, menunjukkan tendensi itu kita tak ikut tu, ataupun tendensi kita untuk terpengaruh dengan benda yang teruk tu, besar lah. So, dia kena sebut selalu, macam tazkirah ni lah kan. Buat tiap minggu ataupun banyak kali berlaku. Sebab apa? Sebab tendensi kita lupa, kita ikut keadaan sekeliling besar. So, tengok pada hadis ni, Nabi kata kalau kita ingat dalam solat kita tentang kematian, maka kita akan perbaguskan solat kita. Sebab solat tu adalah bekal kita untuk hari selepas kematian lah. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahawa ia masih punya kesempatan melakukan solat ini. Maksud dia Nabi kata solatlah, kalau boleh imagine, maksud dia itu solat kita tak akhir lah, tapi payahlah, tapi kita cubalah kan buat sebagai manusia biasa kan. Lepas tu Nabi sebut hati-hatilah tentang perkara yang kelak, maka engkau meminta uzur kerana tidak boleh memenuhi. Yang ni saya ingat Nabi sebut, mungkin saya boleh relate dengan hadis yang seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata dia nak puasa. Ni hadis yang sahih. Dia ni memang kuat beribadat lah. Dia datang jumpa Nabi, dia nak puasa. Dia kata saya nak puasa penuh. Dia kata saya tak lagi nak puasa. Nabi kata jangan. So Nabi katalah, silap saya ada beberapa condition Nabi beritahu. Solat setiap Isnin Khamis. Lepas tu dia kata nak, saya boleh buat banyak lagi. Nabi kata solat ada hari putih, rasanya hari putih dengan Isnin Khamis. Dia kata nak juga. Dia kata tak apalah. Paling banyak puasa adalah puasa Nabi Daud. Maknanya selang sehari. So dia kata dia nak buat puasa Nabi Daud. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut, sahabat sebut, ketika dia tua dia menyesal lah. Dia menyesal, dia komit benda tu kepada Nabi. Sebab sahabat ni bila dia komit kepada Nabi, dia jadi benda yang dia rasa obligation dia untuk penuhi lah. Sebab Nabi kata, macam ni Nabi kata, hati-hati daripada perkara yang, yalah, in the future tak mampu kita nak buat pun, janganlah komit sekarang lah. Kita tahu, komit hari ni dah tua, ada banyak condition lain yang kita tak ada masa kita muda ni, dah tak boleh nak buat dah kan. So kita maknanya dalam hadis ni, kalau boleh kita tak maulah buat komitmen yang kita tanpa fikir panjang lah. Sebab kita kena ingat bila kita dah tua ataupun dah banyak perkara yang kita tak ada lah. Mungkin maybe kekuasaan kita ataupun jawatan ke apa, ataupun macam-macam lah dalam keluarga kita kan. Mungkin duit pun dah tak ada kan. Mungkin komitmen tu tak boleh nak buat lah. Kita tak janjilah, maksud dia. Hati-hati sikit lah dalam bab tu. Okay. So hadis ni ceritanya tentang kita mengingati kematian, bantu kita khusyuk solat. So masa solat nanti, kita cuba ingat mati, insyaAllah. Nombor 2, mengingat kematian akan membuat seseorang perbaiki hidupnya.
Saya baca hadis dia, Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Sama macam hadis kita baca tadi, kerana jika seseorang mengingatnya saat kehidupan sempit, maka ia akan terasa lapang. Dan jika seorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dalam dunia yang lalai sehingga akhirat. So hadis ni kalau tengok sini, nak ceritanya bila kita ingat mati ni, bila kita tengah-tengah susah ni, kita rasa biasalah kan kalau kita bandingkan benda yang macam saya sebut tadi lah, bila kita baca hadis yang banyak, saya rasa 80% hadis tu cerita tentang teruknya keadaan di mahsyar. Kadang-kadang kita tengah susah kan, kita akan rasa Allah. Bila kita banding benda yang lebih teruk dan kita rasa kita boleh baiki diri kita lah, tak adalah sampai rosakkan jiwa lah. Mungkin saya boleh quote satu hadis yang yang Ustaz saya sebut tentang masa Rasulullah SAW ketika dia selepas dakwah di Taif. Masa tu kan Nabi pergi, tapi hadis ni Taif ni. Saya nak cerita ni doa Nabi kan masa di Taif. Selepas dia kena baling dengan batu tu kan, yang berdarah panjang tu, hadis yang panjang Nabi sebut tu. Tapi hadis tu Taif lah. Hadis yang panjang kalau boleh baca, hadis tu Taif. Cuma selepas di Taif tu Allah Isra' Mi'rajkan Nabi ke langit lah. So sebenarnya apa yang dan bila dalam perjalanan Nabi tu menuju ke Isra' Mi'raj tu kan Nabi jumpa ramai Nabi-Nabi yang lain kan. Nabi jumpa Nabi Isa, Nabi jumpa Nabi Musa kan, Nabi Ibrahim Nabi jumpa. Dan Ustaz saya sebut, sebenarnya Nabi tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat sedih masa tu. Bayangkanlah isteri dia Sayyidatina Khadijah meninggal kan, lepas tu bapa saudara dia meninggal, dan ketika dia dakwah di Mekah pun dah tak ada dah bapa saudara dia untuk lindungi dia. So keadaan sangat teruk sehingga dia pergi ke Taif untuk dakwah. Menunjukkan Nabi ni walaupun orang tak terima langsung, dia cuba lagi untuk dakwah, carilah opportunity lain untuk dia sebarkan agama kan. Tiba-tiba kena teruk. Tapi tak teruk sebenarnya di Taif tu, walaupun Nabi kena baling baling batu. Dalam hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah pernah tanya Rasulullah SAW ketika masa di perang Badar, masa di perang Uhud, Nabi kena panah kan dekat muka tersilap saya. Nabi kena something sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah tarik kan dengan gigi dia ke apa yang berdarah sangat, yang banyak berdarah tu. Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah SAW, di mana peristiwa mana yang paling teruk? Nabi kata di perang Uhud tadi itulah. Maknanya di Taif tu sendiri masih lagi tak seteruk di perang Uhud tu. So nak ceritanya bila Nabi pergi ke Isra' Mi'raj ni, Ustaz saya cerita, Nabi kena bawa risalah tu. Nabi kena bawa dakwah tu. Cuma Allah temukan Nabi dengan orang yang Nabi tengok Allah. Nabi Musa, kalau kita baca sirah Nabi Musa dalam Quran kan sangat teruk keadaan dia kan. Tengok Nabi Ibrahim, Nabi Adam kan, sangat teruk keadaan dia. So sebenarnya kalau tengok pada hadis ni, bila kita tengok orang lebih teruk, ni nak ceritanya sebenarnya keadaan dia selepas mati tu teruk lah kalau kita fikir kan. Kita tengok dalam kubur sangat teruk. Jadi kita rasa macam teruk sangat dah keadaan kita sekarang ni, tapi lagi teruk kat sana kan. So dia bagi satu motivasi untuk kita perbaiki kehidupan kita lah daripada hadis ni, insyaAllah. Pergi kepada hadis 10, muka surat 10 ni, hadis ni mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Ni bahasa Indo ni. Ayat Quran ni, surah Mutaffifin ayat 4 ni, tidaklah orang-orang itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Tengok dia kata apa, ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat teruklah, curang ketika dia buat teruklah, maksud dia seandainya mereka tahu bahawa ada hari selepas kematian tu mereka tak akan buat zalim. So bila kita dengar kematian ni, bagi peringatan kepada kita lah supaya kita tidak zalim orang lain kan. Dan zalim ni maksud dia adalah kita tak letak sesuatu pada tempat yang sepatutnya. Itu zalim. Contoh kan, kita tiba-tiba, contoh bagi yang simple example lah, kucing lah kan, kucing. Kita bagi makanan nasi yang bukan makanan dia lah, zalim lah kat situ maksud dia. Ataupun kita kurung dia kan dalam sangkar yang sepatutnya boleh keluar, ataupun tak bagi makan. Benda yang zalim lah. Contoh yang simple saya sebut lah. Maksud dia kalau kita ingat kematian, kita tak bersifat begitulah. Kita akan bersifat untuk bagi dia pahala kan, untuk mudahkan urusan dia kan. Kan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata dalam hadis 40 ni pun kan, yang Nabi kata nak sembelih pun tajamkan pisau kan, walaupun nak buat bagi hukuman ke orang ataupun nak sakiti orang pun mengikut peraturan-peraturan yang ada, kena buat macam tu. Maknanya terjagalah walaupun benda tu sangat menyakitkan, tapi kena ada peraturan-peraturan dia. Termasuk juga benda ni lah, kita tak nak zalimi orang, nak setiap setengah perkara tu nampak zalim tapi macam orang kena penjara, benda macam tu lah. So kita kena ingat sikit lah, sebab setiap perbuatan kita ni Allah akan
Allah akan ada timbangan amal kita nanti insya-Allah. Tengok hadis yang nombor last ni daripada topik mengingati kematian ni. Ni ayat Quran yang saya letak kat sini. Ancaman kepada kita yang lalai dari ingat mati dengan tertipu dengan dunia. Dalam surah Az-Zariyat juga disebutkan, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, banyak menipu. Iaitu orang yang terbenam dalam kebodohan dan yang lalai. So ni ancaman kepada kita lah. Kalau kita tak ingat mati, kalau kita tak tahu pun kan ada ancaman apa yang kita buat ni, ada implikasi perbuatan kita ni. So Allah kata tengok dalam ni, tengok Allah kata, terkutuklah orang yang banyak menipu, berdosa dan orang yang terbenam dengan kebodohan yang lalai. Maknanya seolah-olah seperti mana Allah kata macam dia bagi sindir, teruklah keadaan kamu nanti, biarlah mereka tu salah orang yang duduk dalam kelalaian mereka, tak ingat. Sebab lalai ni kita lupa kan tentang hidup selepas mati. Okey, page 11 ni, ini perjalanan kita seperti mana kelas-kelas yang sebelum ni. Kita tengok yang dalam kes kita ni, kita masih lagi dalam alam dunia dan kita akan menuju pada kematian lah. So, daripada hadis-hadis ayat Quran tadi, objektif kita supaya kita dapatlah sedikit peringatan lah, tazkirah untuk kita rasa kita naklah beramal, tambah amalan kita, nak dapat ilmu supaya Allah beri kefahaman dan kita nak sampaikan kepada orang lain. Dan juga adalah batasan-batasan dia supaya kita tak keluar daripada batasan tu, dan amalan-amalan kita tadi tu dapat jadi bekal kita supaya kita menuju ke syurga Firdaus insya-Allah. Sepanjang ni perjalanan ni, so kita kena ingatlah. Cuma dalam setiap minggu ni kita tunjuk gambar ni supaya kita dapat peringatan lah, tengok. Kalau tidak kita lalai tu tadi kan, tentang hadis yang Wahan tadi kan, suka mana dunia kan, tak ingat mati dah kan. Supaya setiap minggu kita tengok ni ada orang ingatkan kita, supaya kita tak lalai lah, tak supaya ada selalu dalam ingatan kita insya-Allah. Okey, kita pause kejap. Kalau ada perkara umum nak share, sebab saya nak masuk dalam hadis yang kita nak cerita pada minggu ni. Saya pause kejap. Tak ada soalan dalam chat pun tak ada kan? Sekejap ni. Okey, sesambung pada hadis minggu ni. Kita masih lagi dalam hadis 40 Imam Nawawi ni. Ini kita baca hadis yang sama daripada 2 minggu lepas. Tapi 2 minggu lepas tu saya banyak share tentang berbakti pada ibu bapa kan. Dan saya letak satu case study lah. Secara ringkasnya case study tu, mak ayah kita ni dia bagi arahan kepada kita suruh buat benda yang dosa lah, tapi bukan benda yang syirik lah. Buat benda yang dosa, apa kita nak buat lah contohnya kan. So dalam tu saya sebut, kalau saya akan buat apa yang mak saya suruh buat, dan saya akan ubah diri saya ni untuk perbaiki mak ayah saya lah. So kita ambil masa panjang pun tak apalah, 3-4 tahun, kita perbaiki diri kita cuba tunjuk amal soleh ataupun perbuatan yang baik atas diri kita dulu. Sebab kita ni kan milik ayah mak kita kan, biar kita buat baik dulu, dan mak ayah kita nampak, anak aku dah berubah, kebaikan yang banyak kan. Sebab dia tahu pun kita ni memang bukannya baik daripada lalai baik kan. So bila dah baik, dan kita dakwah dia secara perlahan, lama-lama bila dapat kredibiliti, anak ni bagi tahu mak ayah, insya-Allah mak akan terima sebab fitrah manusia ni memang nak kepada kebaikan. Macam itulah maksud dia. Dan juga hari tu saya disebut juga, kena bezakan, bandingkan kalau bertembung dua musibah keburukan, ambil musibah yang lebih kecil lah. Maknanya dalam kes yang mak ayah ni, sebab derhaka pada mak ayah, tempatnya kedua selepas syirik. Sangat besar lah. Maknanya dosa syirik kecil tu, dosa paling besar dalam agama ni adalah dosa syirik kecil. Yang Allah masih boleh ampun lah. Yang Allah tak ampun, syirik besar lah tadi kan. So dosa paling besar adalah syirik kecil, tu duduk di tempat yang paling tinggi. Kedua adalah dosa kepada mak ayah, derhaka mak ayah. Yang perbandingan saya buat tu kan, perbandingan buat maksiat tu versus derhaka pada mak ayah. So kita tak nak derhaka pada mak ayah, dan kita buat, dan kita cuba untuk dakwah kembalilah mak ayah kita supaya macam tadilah kan yang tersebut tentang ilmu tadi kan, kita dakwah. Semoga Allah buka hati mak ayah kita untuk menuju kebaikan tu, dan dia juga berubah, ada kejayaan kepada kita insya-Allah. So untuk minggu ni kita masih lagi dalam hadis 27 ni, agama ni fitrah. So samalah kita ada dalam 20. Kita sekarang ni dalam 25 hadis dah. 25
kita dah 25 hadis, takat 13-15 lah. Sampai habis tahun ni cukuplah 40 hadis target. So agama ni kita akan sambung, kita baca hadis ni ya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa terganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika manusia tahu. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Nabi tanya orang tadilah. Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, Nabi pun sebut lagi, Nabi pun bagi tahulah nasihat. Mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang kerananya. Dan dosa adalah apa yang terasa terganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, dalam hati kita lah. Meskipun orang-orang yang memberi fatwa kepadamu, beri nasihat kepadamu dan mereka membenarkannya. Ada ni hadis hasan. So tengok pada hadis ni, fitrah kita ni memang, kalau ikut pada bawah ni kan, Nabi kata, hati kita ni memang terikat dengan fitrah. Kadang-kadang orang tu bagi nasihat kat kita kan, tapi hati kita rasa tak sedap. Betul kan ni kan? Tak. Maknanya kita, kalau ikut daripada saranan Rasulullah SAW ni, kita ikut hati kita. Ada orang yang macam bagi nasihat yang macam-macam lah kan. Tapi bila ada doubt tu, kaedah kita sentiasa ikut hati kita. Maksudnya macam tu lah. Kita cuba ikut hati kita. Sebab fitrah ni dia akan pergi kepada benda yang benar lah. InsyaAllah. Tapi kalau lah orang bagi nasihat memang sah-sah betul, kita pun macam, itu bukan fitrah lah, itu nafsu lah. Dengan nafsu kita dan akan tak betul lah. Tengok summary ni, saya ulang balik lah summary ni. Pertama, kebaikan akhlak baik. Last week kita cerita tentang ibu bapa tu sebenarnya dekat sini, dekat kebaikan ni. Dalam bab kebaikan ni, kebaikan kepada ibu bapa. So hari ni kita nak cerita yang lain pula. Ni hadis yang utama, nanti saya sebut hadis yang lain lah yang saya nak bawa. Dosa timbul keraguan dalam jiwa, tak mahu orang lain tahu. Kita kena ada perasaan malu. Kena ingatlah, kalaulah kita ada perasaan ni, maksudnya kita ni dalam kalangan ada iman lagi lah. Tapi kalau kita buat dosa buat tak tahu je kan, dan iman kita dah hilang lah, dah tak ada iman. Sebab dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi sebut antara dosa yang Allah tak makbul, saya sebut sekali lagi, dosa yang Allah tak makbul adalah bila kita buat dosa terang-terangan tanpa rasa malu lah. Lepas tu saya nak cerita sikit tentang ni lah, nak sentuh tentang orang isap okok tu kan. Mereka ni buat dosa terang-terangan di khalayak ramai lah. Dan ada antara kita pun akan syubhat, macam-macam kita buat tempat isap okok lah, macam-macam kan. Kita cuba nak raikan, kita syubhat dengan apa yang diorang buat. Dosa tu sebenarnya dosa Allah tak ampun. Tapi tak ampun ni maksudnya kalau kita minta ampun, Allah ampun lah. Ni dalam konteks, sebab kita dah baca hadis sebelum ni kan, yang Allah kata Allah ampun je dosa. Kalau Allah nak ampun, walaupun orang hamba dia tak minta ampun, Allah ampun je dosa dia. Tapi dosa ni Allah tak ampun. Dosa yang terang-terangan kita tunjuk kat khalayak ramai, tak ada rasa malu ni. Tak ada rasa malu, maka Allah tak ampun dosa dia. Kecuali dengan dia taubat nantilah. So kita kena hati-hati tentang dosa ni. Cuma dalam konteks ni, kalaulah fitrah tu kita masih ada, kita malulah dosa kita orang tahu kan. Seluar koyak. Pergi surau tiba-tiba seluar koyak. Malulah kan. Ataupun seluar kotor lagi, seluar kotor. Tak pergi surau pun, duduk saja tiba-tiba. Alamak, koyak lah pula ke baju kan. Ataupun ada tampal hitam, malu. Perasaan malu tu perlu ada. Terutama dalam bab dosa. Nombor dua, kebaikan ni buatkan jiwa kita tenang. Kita bagi sedekah, kita solat. Dia tak akan serabutkan jiwa kita. Kebaikan tu. Tapi ada kebaikan yang boleh bagi jiwa tak tenang lah. Untuk short term period, yang bila kita dakwah orang. Sebab jiwa akan rasa serabut lah bila orang menentang balik kan. Dan sebab kita ni adalah makhluk yang bersosial tau. Dia akan terasa banyak lah. Bayangkanlah Rasulullah SAW ketika dia dakwah di Mekah yang saya sebut tadi kan. Kita ingat Nabi, sebab kalau tengok pada konteks tu, memang Nabi tengah sedih sangat masa tu. Jiwa dia memang tak tenang lah. Ketenangan tu datang daripada Allah Ta'ala, betul. Tapi ketika dia berurusan dengan manusia, nak dakwah ni kan, dengan kematian semua orang, sebab Nabi juga manusia biasa. Kena ingat, dalam bab dakwah, dia betul dia buat kebaikan, tapi kita jangan fikir macam tak apa aku buat dakwah, jiwa aku akan tenang. Tak macam tu. Buat dakwah, bila datang stres,
physical stress tu Allah akan bagi pahala, Allah akan bagi kebaikan yang banyak masa mati nanti. Sama juga orang yang berjuang kerana Allah kan, yang pergi berjihad kan, sehingga mati sakit kan, fizikal dia. Tak tenang jiwa tengah sakit tu kan, sakit-sakit lah maksud dia. Kita jangan fikir yang macam agama ni terlampau diawangan yang raib. Bukan agama ni adalah benda yang sangat realistik. Ketenangan jiwa ni maksud dia bila kita buat kebaikan pahala, kita tolong orang, benda yang makruf ni. Bila nak nahi mungkar, dia konsep yang lain akan datang lah untuk kita dakwah. Nombor 3, dosa dia akan ganggu jiwa. Orang mukmin ni bila dia buat dosa, dia rasa berserabut jiwa dia. Rasa macam tak sedap duduk. So kita kena letaklah, jadikan benda tu ada dalam diri kita lah. Buat maksiat Allah. Memanglah kita buat maksiat kan. Nabi Adam pun ada mistake dia. Kita nak ceritanya kenapa saya buat contoh tu, menunjukkan agama ni bukannya kita letak dalam konteks orang Muslim ni jadi macam letak sampai mengkultuskan manusia sampai kosong dosa. Tak. Kita kena letak manusia ni banyak dosa lah maksud dia. Kita akan buat dosa maksud dia. Tapi bila datang dosa, dia akan ganggu jiwa kita. So kita kena semai perasaan tu dalam jiwa kita. Maknanya kalau nak semai, mindset kita kena letak dosa ni ataupun kita nak buat sentiasa dalam kebaikan, datang benda yang tak betul, memang kita akan tergelincir pun. Kita rasa tak tenteram lah. Bila tak tenteram, maka kita dalam konteks orang yang tadilah beriman, mukmin lah. Maksud dia macam tu. Tapi kita nak minta maaf lah, minta istighfar pada Allah daripada dosa yang kita buat ni. Nombor 5, jika orang beri nasihat, kita kena consider perasaan kita. Mana fitrah kita ni kan, kita kena consider juga. Jangan tutup fitrah kita. Kalau katalah nasihat, saya buat contoh hari tu macam kita bagi sedekah kan. Bagi sedekah, orang tu duduk minta. Satu pun kita tengok orang susah, orang pengemis tepi jalan kan, kita pun orang lain kata, tak payah bagilah, itu scam tu. Aku tengok dia datang RM1 dapatlah RM10,000 sehari kan. Tak buta pun contohlah kan. Kita kata kesian pula tengok kan, dah lah dia buta kan. Allah. Bagilah maksud dia, bagi. Jangan ambil nasihat orang lah. Kita bagi je sebab kita tengok, sebab ihsan Allah letak ataupun kita punya ihsan tu, yang rasa kasihan belas tu sebenarnya benda yang sangat besar lah. Kita jangan tutup benda tu, kalau tidak nanti kering kita nanti. Tak apalah, dia punya niat lain. Dia punya niat lah, dia nak tipu lah, tapi kita bagi sebab ihsan, kasihan belas kita tu kepada orang tu. Okey. So hadis ni hadis yang ada cerita tentang ini, ada 5 item ni. Cuma hadis yang saya nak bawa untuk hadis agama fitrah ni cerita yang lain, tapi dalam konteks agama fitrah juga. Cuma hadis ni saya akan bawa 2 hadis yang sama daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan saya nak masukkan sikit, kita dah belajar tentang ilmu hadis hari tu kan. Saya nak ceritakan sikit tentang sanad-sanad dia ni, daripada Muslim, riwayat Muslim dan juga riwayat Bukhari, supaya dapatlah ilmu lain lah. Pertama, kita dapat ilmu tentang konten dalam ni, apa yang Nabi nak sampaikan dalam ni. Nombor 2, kita belajar tentang hadis sahih lah, bagaimana hadis ni sahih kan, biar kita faham jugalah. Ada yang dhaif, ada yang sahih, antaranya lah. So saya baca hadis ni. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Abdan, tapi saya baca semualah. Abdan menceritakan kepada kami dengan berkata, Abdullah memberitahu kami yang berkata, daripada Abdan, daripada Abdullah. Actually sebenarnya daripada Imam Bukhari dengar daripada Abdan dengar daripada Abdullah dengar daripada Yunus dengar daripada Az-Zuhri dengar daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, dan Abu Salamah ni dengar daripada sahabat Nabi Abu Hurairah sahabat Nabi ni dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ni nak sebut tentang fitrah tadilah, nak dengan hadis tadi, tapi hadis tadi lah konteks lain Nabi sebut dalam konteks hati kan. Ini nak cerita tentang kelahiran kita lah. Kedua orang tuanya memiliki ni saya tak maksud dia apa, menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani atau bahkan beragama Majusi. Maknanya mak ayah ni yang bentuk kita. Sebagaimana binatang ternak memperanakkan seekor binatang yang sempurna anggota tubuhnya. Adakah anda melihat anak binatang itu ada cacat? Maksud dia kata yang atas ni, maksud dia mak bapak lah yang akan jadi acuan kita lah bila kita membesar kan. So hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sama. Cuma kat sini konten dia ni nak ceritanya, saya sebenarnya adalah kat bawah ni nak tunjuk yang sekejap
Okey. Saya ada yang bawah ni saya nak tunjuk, masa pun dah tak banyak ni. Saya nak tunjuk ni sebenarnya daripada fitrah ni, daripada hadis tadi, saya buka balik yang pack yang lama kan. Saya ingat sahabat-sahabat dah tengok lah yang contoh ni. Cuma saya nak relate daripada hadis tadi, maybe saya hurai sikit kat sini lah. So maksud dia daripada hadis tadi, kita ni lahir daripada budak kecil ni kan, saya ambil dalam internet ni kan. Fitrah kita tau. Maknanya kita lahir sebagai Muslim dan Allah semai, Allah letak dalam jiwa kita ni fitrah sebagai seorang yang Muslim lah. Nak cari Tuhan, nak cari kebaikan, itu semua ni lah. Menuju kebaikan. Dan masa ni pun masih lagi belum ada. Dah ada lah, tapi Qorin dah ada, syaitan dah ada kat sebelah bahu kita ni pun. Cuma dia tak boleh nak influence kita lah untuk buat benda jahat lagi sebab kita masih lagi dalam baby lah kan. Tetapi selepas tu, contohnya ni yang non-Muslim lah. Ada peranan ibu bapa. So fitrah kita ni boleh terganggu ataupun boleh di-enhancekan kan oleh ibu bapa kita. Kalau yang non-Muslim ni maksud dia, so ibu bapa kita yang non-Muslim, maka kita berada dalam keadaan ni lah. Sehingga kita dapat ujian dan terima kebenaran, insyaAllah boleh masuk syurga melalui jalan Muslim tadilah. Sama juga daripada yang Muslim ni. Kita lahir sebagai fitrah, mak bapak kita yang jadi acuan kita. Kalau dia Muslim, kalau ibu mak bapak kita Muslim, betul dah keadaan sekeliling okey, tiba-tiba datang ujian ni pun boleh datang daripada ibu bapa juga ataupun keadaan sekeliling kita. Tiba-tiba ujian ni datang syirik, maka kita gagal. Maksud dia daripada hadis tadi. So maksud dia, poin-poin pada hadis Nabi ni sebenarnya, kita ni lah pertama kita tengok kepada diri kita atas mak bapak kita kan. Nombor dua, kita sebagai mak bapak kita sendirilah. Ada antara kita ni, saya ingat majoriti antara kita ni sudah jadi mak ayah kan. Dan kita ada anak-anak kita lah yang akan corakkan anak-anak kita. Sebagaimana yang saya ingat 2 minggu lepas kita sebut hadis yang Nabi kata anak adalah milik ayah, milik ibu bapa kan. So kita yang mencorakkan mereka. So daripada hadis ni, poin dia adalah kita nak biar fitrah yang ada dalam anak kita tu, kita enhancekan dia, kita amplify dia, kita ada multiplier effect dia. Maksud dia, kita ajar dia benda-benda yang baik dengan Islam, dengan benda yang paling sahih, tidak syirikkan Allah kan. Sebab kita yang akan bentuk mereka. Dan juga nombor 2 dalam konteks dakwah lah. Kita dakwah macam contoh yang tadi saya bagikan, contoh yang macam ni lah, non-Muslim ni kan. Ataupun Muslim sendiri yang dah ikut jalan yang ni. Kita dakwah mereka supaya, maknanya sama-sama kita pergi ke tujuan yang asal. Fitrah manusia ni daripada, asal manusia ni daripada syurga kan, daripada Nabi Adam tu. Kita nak kembali kepada syurga kembalilah insyaAllah. Okey, so daripada konteks ni, daripada hadis, masuk hadis tadi, saya nak bawa juga daripada dia punya sanad. Okey, kita cerita sikit tentang sanad ni. Kalau tengok hadis ni, kalau tengok yang pertama ni saya pergi belakang. Kalau untuk ilmu kita lah, kalau tengok daripada hadis riwayat Bukhari ni, tengok Bukhari, Bukhari ni, Imam Bukhari terima daripada Abdan terima daripada Abdullah terima daripada Yunus terima Az-Zuhri. Kalau tengok pada Imam Muslim ni sebenarnya, dia juga adalah anak murid Imam Bukhari. Ustaz saya kata, masa zaman mereka ni sebenarnya ada konflik Imam Bukhari ni dengan governor masa tu. Actually bukan dengan governor, dengan adik governor. Adik governor tu ada seorang ulama pada masa tu jugalah. Tapi mereka ni ada konflik lah. So Imam Bukhari ni kena zalimi lah masa tu, kesian dekat dia. So bila berlaku fitnah masa tu lah, kekacauan masa tu, Imam Muslim ni seolah-olah, ni Ustaz saya beritahu lah, dia kata macam dia ambil hadis ni, dia tak satu pun dia tak rekod, dia terima daripada Imam Bukhari. Sebenarnya hadis ni dia terima daripada Imam Bukhari ni, cuma dia tak rekod, dia ambil daripada jalur yang lain sebab mungkin ada sensitivity masa tu lah. Biasalah kan orang yang bawa benda yang betul ni banyak ujian dia, macam saya sebut tadi lah. Dan kalau kita kata macam hadis tadi, kita ingat bila dia buat benda betul, hati tenang, tidak begitulah. Imam Bukhari ni dia meninggal di dalam perjalanan, dalam musafir dia meninggal. Tempat lain lah, maknanya dia dalam keadaan sangat-sangat sedih lah dia meninggal. Macam dia kena buang lah sebab dia ada konflik dengan governor masa tu. So kalau tengok pada hadis ni, itu sedikit sebanyak tentang Imam Bukhari Muslim. Sebab tu dia punya jalur ni dia tak dapat yang sama. Dia bertemu dekat sini Zuhri. So Zuhri ni guru Imam Zuhri, dan anak murid dia Yunus Az-Zubaidi. So Imam Muslim ambil daripada jalur ini, Az-Zuhri ni Imam Bukhari ni ambil daripada jalur ni. Dan mereka bertemu di Abu Hurairah lah. Ini semua Musayyab dengan Abu Salamah adalah tabi'in pada zaman 3 generasi pertama lah kat sini. So ini cuma nak tunjuk tentang jalur sanad daripada hadis ni sebagai ilmu kita lah, dah pernah ceritakan dalam kelas hadis kan, bagaimana kita dapat hadis yang sahih lah daripada jalur skema sanad ni. Okey.
Saya nak sambung lagi daripada maksud dan hadis yang tadi. So saya nak bawa, actually nak relatekan kita kepada peringatan. Sebab daripada kat sini kan, kita ada ujian semua ni kan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran ni, tengok pada surah Al-Fatir ayat 24 ni, Allah kata, tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada di kalangannya seorang Rasul yang memberi ingatan dan amaran. Maksud dalam hadis ni, dalam ayat Al-Quran ni, ulama kata, mana-mana bukan Rasul pun ataupun ada orang-orang lain yang mesti ada datang bagi tahu benda yang betul kepada kita. Kalau tengok pada ni saya kata tuliskan, kita ada fitrah, kita lahir fitrah, lepas tu kita ada ibu bapa kita ada kanak sekalian kita yang mencorakkan kita ni. Boleh jadi dia amplify fitrah kita ni, yang peringatan ni lah. Peringatan boleh dapat daripada mak ayah, boleh dapat kanak sekeliling, boleh dapat daripada orang lain pun. Dia amplify tu pun dia tutup fitrah kita. Kalau ikut fitrah, maka kita menuju ke jalan ke syurga tadi. Kalau kita tolak ataupun kita tak ikut ataupun tolak fitrah, maka kita menuju jalan lain lah. So dalam konteks ni sebenarnya, point saya kat sini sebenarnya kita nak, bila ada orang beri peringatan, kita concern, alert sikit lah. Sebab mustahil untuk kita tak terima peringatan. Mustahil untuk kita tak terima peringatan sebab Allah sebut akan ada orang bagi peringatan kat kita. Pokok mana pun akan ada. So kita kena ingatlah peringatan yang datang tu, walaupun kita rasa kita dah berada di dalam so-called orang agama lah kan, hebat mana pun, dia juga perlukan peringatan. Tak boleh tak ada peringatan untuk dia. Mesti semua kena beritahu apa benar, apa tak betul kat dia. Dia tak boleh kata, oh saya dah belajar 20 tahun agama kan, mesti betul. Tak boleh. Sebab kena ingat yang tadilah, kita nak faham agama. Ada orang belajar maybe 30-40 tahun tak faham agama. Samalah kan, boleh jadi. Sebab orang kafir pun sama kan, bila dah fitrah dia ditutup, even orang agama pun kalau lah yang sahih ni ditutup kan, dia Islam tapi dia tak ambil yang sahih, yang dhaif, yang palsu, boleh jadi juga. Macam ni jugalah, dia tak ikut fitrah yang asal. So kita kena ingat sikit lah, kena cakna sikit sebab kita takut kita tergelincir atas nama agama. So ni konsep, saya nak ada 7 minit lagi, saya cerita jugalah. Daripada hadis tadi, daripada Al-Quran yang saya sebut tadi, ini yang Ustaz saya beritahu lah. Dia kata Nabi Rasul ni setiap 100 tahun, ini adalah pada hadis yang Nabi sebut ni. Nabi sebenarnya sebut dekat sini. Nabi kata, sesungguhnya Allah akan utuskan umat ini pada setiap 100 tahun, orang yang perbarui agama. Tajdid, dia bawa benda yang baru. Dia bawa benda yang apa yang Nabi benar-benar sebut. Dia bawa apa yang tiga generasi pertama dulu sebut. So, daripada sini sebenarnya, setiap tahun selepas Nabi meninggal ni kan, tak ada Nabi dah. Mujtahid ni akan bagi tahu benda yang betul, betul. Kalau tengok pada hadis Nabi ni, kenapa ada benda ni perlunya? Sebab memang confirm orang akan tergelincir punya. Walaupun orang tu mengucap kalimah syahadah ataupun cerita benda agama sepanjang masa, tapi mesti dia tergelincir sebab agama ni macam tadilah, daripada point saya daripada hadis ni, ada di kalangan kita yang mana tadi ni, yang dia tak concern hadis yang sahih. Dia ambil apa saja yang datang dalam wajah agama, dia ambil saja. So point dia kat sini sebenarnya, kita nak yang tadi yang saya sebut awal tadi kan, kita ingat mati, kita ambil benda yang paling betul kan, paling baik, paling berkualiti. Yang paling berkualiti adalah ada yang sahih lah, kita kena ambil lah kat situ. So daripada page ni, ingatlah konsep dia saya nak sebut sini sebenarnya, kita nak kembali kepada fitrah tu, kita kena cakna sikit, kita kena dengar ada orang akan dakwah kita kembali kepada fitrah tadilah. Dan kita kena tengok yang fitrah ni adalah amalan yang paling benar lah, yang daripada ada yang sahih. Page 25 ni, yang analogi Ustaz saya sebut ni, bila dah macam ni, maksud dia manusia ni sebenarnya menuju, kalau tengok ni 100 tahun ni kan, kalau ikut daripada Ustaz saya sebut, setiap 400 tahun, Nabi akan datang. Zaman dululah Nabi akan datang. Allah akan lantik Nabi atau Rasul. Menunjukkan 400 tahun tu seolah-olahnya agama dah minimum dah. Yang menuju agama tauhid tu dah minimum. Dan kita dah jauh dari ni sebenarnya. Tapi kita taklah. Sebab Nabi kata ada mujtahid yang cerita tentang fitrah balik kan. Dia akan cerita tentang fitrah balik. So kena ingat, sekarang ni menuju kepada benda yang sangat-sangat kekacauan dalam agama lah. Menuju syirik, menuju ramai orang Islam pun ada yang dah kafir kan semua kan. Ada yang syirik dalam keadaan agama sendiri. Ada yang bawa jenama agama tapi sebenarnya dia menuju kepada benda yang syirik. Boleh jadi syirik kecil atau syirik besar. Okey. So ini summary apa yang saya nak sebutlah tentang fitrah tu daripada hadis yang saya sebut tadi. So pertamanya nak sebut secara dari sudut fitrahnya,
Sebab fitrah ni dia relate direct dengan apa yang Allah dan Rasul nak kan. So saya nak relatekan dengan apa yang benar-benar sahih daripada 3 generasi terbaik. Yang ni kita nak kena bawa lah, kita kena ambil ilmu ni. Kalau tengok dari sini saya tulis ni, sekarang ni dah 2022 kan. Ni slide lama ni. So kita naklah dah jauh daripada Nabi, dan fitrah kita daripada lahir pun, mak kita, surrounding kita tak terdedah dengan benda yang sahih pun. Kita terdedah dengan tadilah yang saya sebut tentang hadis Wahan tadi kan. Saya lah. Kita bukan terdedah lah, kita cinta dunia. Cinta dunia, terlampau cinta dunia sehingga kita tak ada exposure tentang benda ni. So saya nak bawa baliklah dalam sesi hari ni, yang inilah kalau menuju fitrah, ini yang perlu kita ambil lah. Sebab kita dah jauh daripada Nabi. Dan kita naklah mengikuti generasi terbaik, yakni sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Dan kita nak lari daripada bid'ah dan syirik ni. Dan pada tahun ni pun tengoklah, kita nak start baru nak faham kan. So kita ambil amal yang paling baik. Kita ingat mati, kita ambil amal yang paling sahih. Dan kita ingatlah insyaAllah, kalau tengok sini kan, saya buat analogi ni lama-lama, macam tadilah saya sebut, kalau tengok 22 ni, tengok maybe dah, ni persentage nombor je lah. Kita kata, dah banyak dah amalan-amalan agama kita nampak ini dah tertimbus, atau dah fitrah dia dah tertutup dah, maknanya dah bercampur aduk dah, yang sahih dan tak sahih. So, bila dah hujung kiamat ni, lama hilang agama. Okey, ini saya ingat last slide untuk sesi tazkirah hari ni. Saya harap mencapai matlamat lah tentang hadis kita tentang agama ni fitrah, supaya kita ni kembali kepada fitrah. Dan juga kita ingatlah jangan underestimate lah kita punya hati, jiwa kita ni. Kalau kita rasa tak sedar hati, ikut hatilah. Kaedah dia macam tu kan. Lepas tu pula malulah kan kalau buat agama. Macam tadi Nabi sebut, kita kena malu dalam kehidupan kita ni. Bila buat agama, bila buat dosa, kita tak naklah orang tahu kan. Macam tu lah. Bila buat pahala, kita rasa tenang hati kita. Macam tu. Ada 2 minit lagi, saya ingat saya tak masuklah. Kalau ada boleh tulis dekat chat tu. Saya tutup terus majlis ni insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akan baca dia punya maksud dia. Maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memujimu saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Saya meminta ampun kepada Allah lah, dan saya bertaubat kepada Allah. Ini maksud dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.